الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang pertama, marilah kita sama-sama meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia diberikan kita nikmat iman, diberikan kita kesempatan, diberikan kita kesihatan, diberikan kita kesempatan untuk berjumpa, untuk menuntut ilmu, ya, untuk apa yang kita perlukan. Allah mudahkan segalanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Dan jika kita faham sebaliknya, jika kamu kufur, Allah Subhanahu wa taala akan tarik balik nikmat tersebut. Pada hari ini insya-Allah, sesuai yang kita sepakat ataupun kita bagi tahu dekat pihak masjid, kita akan membincangkan ataupun berkongsi tajuk yang mana tajuk yang sangat penting, tajuk yang sangat perlu kita mengetahuinya, tajuk yang mana perlu kita ambil berat. Banyak di antara kita terlepas pandang mengambil benda remeh, memandang remeh tentang benda-benda seperti ini. Yang mana tajuk kita pada hari ini ialah sikap ahli sunnah terhadap ahlul hawa wal bid'ah. Sikap perilaku kita, cara kita terhadap ahlul hawa wal bid'ah, yang mana kita meyakini sebagai ataupun keyakinan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah atas fahaman para salaf. Bagaimana cara kita nak menghadapi ahlul hawa wal bid'ah? Siapakah ahlul hawa? Siapakah ahlul bid'ah? Ahlul hawa iaitu orang yang mengikuti hawa nafsu dia. Apa yang dia buat bukan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia buat sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Dan ahlul bid'ah yang mana golongan-golongan melakukan perkara yang Nabi SAW tak pernah lakukan, itulah kita sebut ahlul bid'ah. Bila kita sebut tentang bid'ah, tuan-tuan kena faham yang mana Islam lawan dia kufur, sunnah lawan dia bid'ah, sunnah lawan dia bid'ah, Islam lawan dia kufur, syurga lawan dia neraka. Bermaksud setiap benda dia mesti ada lawan dia. Ada tak manusia dia Islam dalam masa yang sama dia kufur? Ada? Tak ada. Ataupun dia dalam masa dia ahli syurga, ahli jannah, dalam masa yang sama dia ahli neraka? Ada tak? Tak ada. Ataupun dia ahli sunnah, dalam masa yang sama dia ahli bid'ah? Tak ada. Sama ada dia Islam ataupun kufur, sama dia ahli sunnah ataupun ahli bid'ah, sama dia ahli syurga ataupun ahli neraka, dia mesti salah satu. Tuan-tuan kena clear ni. Kena clear. Benda kena bagi jelas. Kalau kita ahli sunnah, maka ahli bid'ah kita tinggalkan. Kalau kita ahli bid'ah, kita memerangi ahli sunnah. Kemudian saya mengambil kitab Aqidah Salaf, yang mana dalam kitab ni menceritakan antara akhlak ataupun sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah, yang mana ditulis oleh ulama-ulama sunnah daripada Saudi. Tulisan yang sangat sempurna, detail, terperinci. Kalau tuan-tuan ada kemampuan, tuan-tuan boleh pergi cari buku ni. Iaitu kitab Aqidatus Salaf, Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dasar aqidat salafus salih ahli sunnati wal jamaah, bahawa mereka membenci ahlul bid'ah, ahlul hawa yang mengada-adakan dalam agama.
yang bukan berasal daripada syariat Islam. Mesti tok wan dan tok sekalian duk tanya, benda apa ni ahlul bidah ni, benda apa? Ahlul bidah ni orang yang melakukan bid'ah, melakukan perbuatan yang Nabi SAW tak pernah buat. Bila kita sebut bid'ah, tuan-tuan, saya nak bagi satu kaedah pada malam ni. Tuan-tuan kena pegang betul-betul. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Ya'budun ay yuwahhidun, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan jin dan manusia untuk melakukan ibadah, untuk membuat apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Bila kita sebut nama ibadah, perbuatan yang mana Allah redha, Allah cinta, si pelakunya Allah bagi pahala, Allah turunkan rahmat kepadanya, ganjarannya syurga, itulah ibadah. Bila orang tanya kita, cucu-cucu tanya Tok Wan ataupun Tok, ataupun orang-orang lama, ibadah maksud dia apa? Tuan-tuan sebut ibadah adalah perbuatan atau perkataan atau keyakinan yang Allah redha dan Allah cinta, itulah ibadah. Bila kita sebut ibadah iaitu Allah redha, Allah cinta, Allah suka, pasti ia diceritakan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Jelas? Timbul persoalan, ada tak ibadah yang Allah redha, yang Allah cinta, Allah suka pada pelakunya, Allah bagi pahala kepada pelakunya, tapi Allah tak cerita dalam Quran, atau Nabi tak pernah tahu, atau Nabi tak sempat buat, atau Nabi tak pernah cerita dekat umat? Ada ke tidak? Ada, tuan-tuan? Sengak kan? Ada? Tak ada. Ini sepakat para ulama, walaupun dia ahli bidah. Tidak ada satu benda yang baik pasti Allah cerita dalam Quran dan Nabi SAW melakukan ataupun sampaikan kepada umat. Bila kita sebut ibadah yang mana pasti Allah cerita dalam Quran, Allah cerita pada Nabi, Nabi bagi tahu dekat kita, Nabi buat dengan perbuatannya dia, dengan perkataannya dia, pastikan ibadah tersebut ataupun ibadah tersebut mesti mempunyai tata cara yang khusus. Solat Zuhur boleh nak buat 5 rakaat? Tak boleh. Kalau Nabi buat cara yang khusus 4 rakaat. Bila solat 4 rakaat, sujud dulu ke takbir dulu? Takbir dulu. Bermaksud setiap ibadah mempunyai tata cara dia, cara nak buat ibadah tersebut. Jelas? Kemudian, jika melakukan perbuatan ataupun kita melakukan perbuatan ibadah, kita namakan ibadah yang mana Allah tak cerita dalam Quran, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah bagi tahu, itu ibadah atau maksiyah? Maksiyah, bukan ibadah. Kalau kita kata perbuatan ini bagus, mendapat pahala, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ia dicerita dalam Quran atau Nabi yang bagi tahu kat kita. Tidak ada yang terlepas. Sesuai dengan firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah sempurnanya agamamu. Sehingga kan nak masuk bilik yak pun Nabi bagi tahu cara dia. Nak masuk kepala dulu ke, kaki dulu ke, kanan dulu ke, kiri dulu. Nak keluar mana dulu? Nak masuk baca doa, nak keluar ada doa dia. Nak buang hajat tak boleh menghala ke kiblat, sampai ke detail seperti itu. Bermaksud tidak ada ibadah yang terlepas dari pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Clear bab ibadah. Kemudian kita pergi tentang bid'ah. Bila kita dengar ustaz-ustaz sunnah duk sebut sikit-sikit bid'ah, yang ni tak boleh, yang nu bid'ah, yang ni bid'ah, yang nu bid'ah, hak nu haram, hak ni tak haram, nu tak boleh. Kadang-kadang kita cukup tak cemuih dengar bab bid'ah ni. Tak boleh. Kerana ia termasuk dalam prinsip Islam, yang mana perlu kita tahu. Bila kita sebut bid'ah, tuan-tuan, ia mempunyai 2 syarat. Yang sebenarnya banyak, tetapi kita simpulkan 2. Yang mana yang penting? Yang syarat yang pertama, perbuatan yang mana Nabi tak pernah buat, kita buat.
Perbuatan yang Nabi tak pernah buat, kita lakukan. Syarat yang kedua, mengkhususkan tata cara tersebut tanpa Al-Quran dan Sunnah. Cukup dua syarat ini, jatuh bid'ah. Tak cukup dua syarat, tak jadi bid'ah. Yang pertama apa tuan-tuan? Seorang yang jawab. Ramai ni jemaah kita ni. Seorang. Ada guna ni. Yang pertama, belah kiri, belah kanan duduk dengar selalu dah. Kena semangat. Kita kena semangat. Apa dia? Yang pertama, benda ataupun perbuatan, perkataan, keyakinan yang Nabi tak pernah buat, kita buat. Yang kedua, bukan tanya bulan depan, baru tak ada cerita. Yang kedua apa? Mengkhususkan tata cara tanpa Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Tuan-tuan kena ingat dua ni. Kalau bawa buku tulis cukup cantiknya. Cukup clear. Kalau kita bawa buku kita tulis. Kita bagi contoh. Sebab tu cara kita mengaji tuan-tuan, yang mana Nabi pun mengajar para sahabat seperti itu. Nabi letak kaedah, kemudian Nabi bawa contoh-contoh. Tujuan bagi contoh ni nak bagi dekatkan kefahaman kita, lebih clear. Kalau kaedah saja clear lah, tapi nak bagi lebih kemah. Contoh, kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Pertama, melakukan ibadah. Syarat pertama bid'ah, iaitu melakukan perkara yang Nabi tak pernah buat. Sekarang solat zuhur Nabi pernah buat ke tak pernah buat? Nabi pernah buat. Maka syarat yang pertama gugur. Syarat yang kedua, mengkhususkan tata cara tersebut tanpa Al-Quran dan Sunnah. Kita sembahyang zuhur berapa rakaat? 4. Nak sembahyang kena hala kiblat, kena ada wuduk, takbir dulu, baca Al-Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal. Semua tata cara yang khusus ada Al-Quran dan Sunnah? Ada. Maka jadi apa? Jadi sunnah lah. Dia tak jadi bid'ah lah. Okey? Contoh Al-Quran. Mushaf kita sekarang ni. Al-Quran lah. Ada tak di zaman Nabi Al-Quran? Al-Quran ada. Tapi macam kita sekarang ni ada tak? Tak ada. Maka syarat pertama ada. Tetapi berhati-hati. Syarat kedua, pengkhususan tata cara. Jadikan buku mula-mula surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Ada tak dalil Al-Quran dan Sunnah? Ada. Maka jadi bid'ah tak? Tidak, kerana tidak cukup dua syarat. Apa dalilnya? Jelas tuan-tuan. Tuan-tuan kalau baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, buku. Siapa yang susun Al-Quran? Para sahabat Khulafa' Ar-Rashidin. Khulafa' Ar-Rashidin, yang mana perbuatan Khulafa' Ar-Rashidin termasuk sunnah, yang mana dalam Islam. Tetapi contoh yang lain, sambutan Maulud, hari mengingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saya tanya tuan-tuan cuba tanya diri kita sendirilah, ada tak di antara orang Islam yang tak sayang dekat Nabi? Tak ada. Semua cinta Nabi, semua sayang Nabi. Bezanya cara kita layan ataupun cara kita sayang Nabi, itu yang beza. Bila kita bandingkan di akhir zaman dengan umat sahabat Nabi SAW, mereka sayang Nabi, kita sayang Nabi. Mereka cinta Nabi, kita cinta Nabi. Persoalannya, siapakah yang lebih cinta dan sayang Nabi? Kita ke sahabat? Sahabat. Sebab mereka hidup zaman Nabi, mereka berjuang dengan Nabi. Nabi mati di antara mereka. Mereka melihat Nabi bercakap, mereka melihat Nabi solat, mereka lihat Nabi mati. Sehingga kan Bilal bin Rabah tak mampu azan. Sebab apa? Teringat dekat Nabi. Kalau dia azan, semua orang pergi masjid. Sebab apa? Rasa macam Nabi hidup di antara mereka. Yang ni jelas mengatakan para sahabat lebih sayang, lebih cinta kepada Nabi. Ada tak di kalangan sahabat melakukan perbuatan seperti akhir zaman? Maka tak ada. Sepakat ulama, bahkan Syiah sendiri pun sepakat. Adakah kita mengatakan para sahabat tidak cinta Nabi? Tidak. Kerana mereka sayang Nabi lah, mereka tidak lakukan perkara-perkara yang Nabi tak pernah buat. Jelas? Jelas? Jadi kita baca.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة الخردل. Hadis Sahih Sunan Abi Daud, menurut Syekh Albani rahimahullah. Tidak ada seseorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat sebelumku, yakni sebelum Nabi Muhammad, utus Musa, Ibrahim, Isa dan sebagainya, melainkan ia mempunyai dari umatnya para pengikut setia. Geng dia. Umat Nabi Musa ada pengikut setia dia. Umat Nabi Isa ada pengikut setia dia. Umat Nabi Ibrahim ada pengikut setia dia. Bezanya banyak dengan sikit, tapi ada, tetap ada. Yang mana umat sebelumnya, Nabi sebelumnya mempunyai pengikut setia di antara mereka dan para sahabat yang mengambil sunnahnya dan melaksanakan perintahnya. Kemudian setelah mereka ditinggalkan beberapa generasi, lepas lalu generasi ke generasi, yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia mukmin, dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, bahwa dia mukmin, dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, fahuwa mukmin, dia itu mukmin. Dan barang siapa yang tidak ada di balik itu selain tidak melakukan, tidak benci dengan perbuatan tangan, tidak menghalangi dengan lisan, tidak menghalangi dengan hati, maka tidak ada satu keimanan seberat biji sawi. Kira iman pun habislah. Bila kita di sini tuan-tuan kena faham. Penulis ni pertama dia cerita pasal bid'ah. Bid'ah ni benda apa? Kemudian kenapa kita benci ahlul bid'ah? Kenapa kita tak suka dia? Kenapa kita perlu melakukan amal ma'ruf wa nahi munkar? Di sini dalam hadis ni jelas amal ma'ruf nahi munkar. Memerangi dengan tangan bukan pergi bunuh dia, tetapi dengan apa? Mencegah dia. Tulisan nampak dengan bid'ah, tarik dia. Kalau perlu rotan. Tapi memerangi membunuh bukan. Memerangi dengan lisan, berdebat, berhujah dengan dia, menegakkan kebenaran. Di zaman sekarang sebarkan video-video sunnah, sebarkan ustaz-ustaz sunnah. Ataupun memerangi dengan hati, dengan tangan tak mampu, dengan lisan pun tak boleh, maka selemah-lemah iman dengan hati. Dengan apa? Benci apa yang dia buat. Kalau tak ada juga, maka iman pun habis. Liu, tak ada terus, kosong. Okey. Bila sebut umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaum mereka sendiri, mereka ada pengikut-pengikut dia, betul tak? Mereka mempunyai hawariyun, golongan-golongan hawariyun, sahabat-sahabat ataupun pengikut setia dia. Tuan-tuan perhati Kristian zaman sekarang, orang Nasara, orang Yahud, samakah amalan mereka dengan Yahud zaman dulu? Tak sama. Tidak sama. Dah berbeza. Sebab apa? Kerana di antara mereka adalah mengaku kata ulama, dia pun bubuh perkataan dia dalam kitab Bible. Dia bubuh perkataan dia dalam Taurat ataupun Injil, Zabur, tambah. Sebab apa? Benda baik. Kalau kita tidak di akhir zaman ataupun di zaman di umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada golongan yang mencegah ini bid'ah, ini sunnah, ini hak, ini batil, tak boleh. Maka kawan ni kata bagus, dia tambah sikit. Cucu kita kata bagus, tambah sikit. Cicit kita tambah kata bagus, tambah sikit. Kuih lama, kuih banyak benda tambah. Hilang tak murninya Islam? Hilang tak ketulinan Islam tu? Hilang tak? Akan hilang. Kalau kata benda bagus boleh tambah tuan-tuan, lah kita buat benda bagus. Benda bagus tak apa. Siapa kata bagus? Nabi ke kita? Kita kata bagus. Masalah. Yang nak kata bagus bab agama ni bukan kita, Nabi. Kan Nabi kata bagus, bagus lah.
Kalau Nabi kata tak bagus, tak bagus. Kalau kita, jangan pandai-pandai kata bagus. Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Akan ada di akhir umatku sejumlah orang, ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum, menyampaikan, memberitahu kepada kamu, akan ada di kalangan umatku sejumlah manusia yang menceritakan kepada kamu, memberitahu kepada kamu yang mana kamu sendiri tak pernah dengar. Wala abaukum, bahkan ayah-ayah kamu dulu tak pernah dengar pun. Fa iyyakum wa iyyahum. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Ini perintah Nabi. Hati-hati bermaksud apa? Menjauhi mereka. Tak boleh kita mendengar atau menyokong perbuatan mereka. Yang mana Nabi kata umatku ada sejumlah manusia. Sejumlah ni kira banyak lah juga. Unasun, jamak. Sejumlah manusia yang mana menceritakan kepada kamu yang kamu sendiri tak pernah dengar. Tak pernah dengar apa? Sahabat Nabi pernah buat ke? Nabi pernah buat? Tak pernah tahu. Bahkan ayah kamu tak pernah tahu. Maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Sebab tu ada di kala kita sebagai ahli sunnah mempunyai manhaj, jalan metodologi kita. Tak boleh kita mendengar ustaz-ustaz ataupun penceramah-penceramah yang mengajak manusia melakukan kesesatan. Haram kepada kita. Kita dah tahu ustaz ni menyebarkan hadis palsu. Dia ni duk sebar hadis palsu, duk sebar benda yang tak betul. Kita duk pergi dengar juga, tak boleh. Kerana apa? Kerana larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iyyakum wa iyyahum. Berhati-hatilah dengan mereka. Ahli sunnati wal jamaah mendefinisikan bid'ah bahawa ia adalah perkara yang diada-adakan selepas meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa hawa nafsu dan apa yang diada-adakan dari agama setelah sempurna. Kenapa kita kata hawa nafsu, tuan-tuan? Yang mana mereka buat sesuai dengan keinginan mereka. Tuan-tuan pernah dengar ada hadis bada'al Islam gharib wa sayaudu gharib fatuba lil gharib. Nabi bersabda dalam hadis, Islam bermula dalam keadaan asing dan akan berakhir dalam keadaan asing, dan beruntunglah orang yang asing. Pernah dengar hadis tu? Ada nasyid dia. Ada nasyid dia. Islam bermula dalam keadaan asing dan akan berakhir dalam keadaan asing, dan beruntunglah orang asing. Okey. Bila kita sebut asing, parti balik zaman Nabi. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW, turunnya Islam kepada Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Quraisy. Sebelum turunnya Islam, orang percaya Nabi Muhammad itu Siddiq, orang yang jujur, Al-Amin, orang yang benar. Apa yang dia cakap semua orang percaya. Bahkan adil dalam perhukuman, nak mengadilkan di antara mereka. Dia ni orang yang bagus. Tetapi ketika dia bawakan Islam, apa orang Quraisy kata? Orang Quraisy kata apa? Orang Quraisy kata, engkau telah bawa agama yang mana menyisihi agama nenek moyang kami. Hujah orang Quraisy apa? Apa hujah dia? Hujah dia, kamu bawa mai agama yang mana bercanggah dengan agama nenek moyang kami. Maksudnya orang tua kami lah, adat kami. Yang hampa bawa mai ni bercanggah dengan adat kami ni. Itu hujah orang Quraisy. Sebab tu mereka tak mahu terima. Bila sebut betul ke Allah ada? Ada. Tapi kami sembah berhala sebab apa? Sebab nenek moyang kami dah buat lama dah. Hang mai buat mai ajaran yang mana tak boleh kami sembah berhala. Yang ni kami cukup marah. Ini asing tak? Asing. Bila di akhir zaman orang tu cerita sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Hak ni hak Nabi buat, macam ni Nabi buat. Nak solat, macam ni solat dia. Nak ingatkan Nabi, macam ni kita kena ingatkan Nabi. Nak berzikir, cara inilah kita berzikir. Tiba-tiba orang-orang kita kata apa? Kamu telah bawa ajaran yang bercanggah dengan adat orang Melayu. Sama ada hujah dengan orang Quraisy? Sama.
maka kelihatan asinglah orang sunnah. Terlihat asingnya orang sunnah, dan beruntunglah orang asing. Sebab tu saya tak suka kalau orang kata, pasal apa kita dalam Malaysia ni, kita negeri kita yang sikit orang lain boleh ya, negeri lain boleh buat, pasal apa negeri kita tak boleh buat? Tuan-tuan kena faham, kalau kita nak minum kopi, kita ada penapis tak? Nak tapis habuk dia ada? Tapis habuk ada. Kalau pakai tapis hak besar tu, luruh tak habuk dia? Luruh. Kalau besar dia luruh habis habuk-habuk kopi tu. Yang suka makan habuk, dia tak mau pakai tapis, dia buh dengan habuk ni. Orang panggil apa? Tek kopi. Tapi kalau kita pakai penapis yang betul, yang betul kecil lubang dia, luruh tak habuk dia? Tak luruh. Yang luruh ayak dia. Dalam Islam nak hukum ini betul tak betul, kita kena ada penapis dia. Kalau penapis kita majoriti, rosak. Penapis kita kalau pakai majoriti, majoriti buat, takkan kita tak buat. Ini nescaya Islam bukan agama yang benar, kerana majoriti orang kafir. Ini kalau penapis kita majoriti, lubang besar sangat, jatuh habis habuk tek-tek dia. Tapi kalau kita pakai penapis yang tepat, yang halus, yang benar, maka kita turunnya hasilnya ayak yang benda yang tek-tek kopi tu kita buang. Penapis kita Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan tengok di Perlis, tuan-tuan patutnya bangga. Alhamdulillah, Perlis didirikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Perlis didirikan dengan hak. Tuan-tuan patut bersyukur, Alhamdulillah. Sebab apa saya kata kita didirikan dengan hak? Tuan-tuan perhati balik dalam Perlis ni, yang orang duk marah sangat sebab apa? Adakah sebab Perlis buat benda yang Nabi tak buat? Tak. Sebab Perlis tinggalkan apa Nabi tak buat. Hak tu mereka marah. Baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin malam Jumaat, boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Siapa yang mengharamkan baca Yasin, boleh kufur tuan-tuan, kerana Yasin termasuk Al-Quran. Tetapi yang masalahnya, mewajibkan malam Jumaat mesti Yasin. Ini masalah. Malam Jumaat Yasin, siapa tak baca, dia sesat. Bila kita main, kita kata malam Jumaat bukan sunnah baca Yasin, hampa sesat. Betul tak betul? Betul berlaku tuan. Qaul haq, sebab tu perkataan itu benar. Tapi orang tak boleh terima sebab adat Melayu kita. Kadang-kadang kalau kita perhati balik adat ni, bila sebut adat ni, macam kuliah kita pada malam ni lah. Bayangkan setiap hari, setiap minggu saya ada duduk mengajar, tiba-tiba setiap kelas saya ada kucing masuk. Dah bertahun dah kucing yang sama ada masuk dalam masjid ni. Akhirnya saya pun pergilah kedai kucing ni, saya beli sangkak kucing. Saya ambil kucing, saya bulan sangkak, saya tak sebelah saya. Tujuan dia tak mau bagi kucing tu ganggu kelas saya. Ni tujuan dia lah. Okay. Datang satu orang pemuda, ustaz tu tengah mengajar, kucing dia ada sebelah, dia pun balik. Bila telah matinya ustaz yang mengajar, maka dia jadi guru, dia pergi beli kucing, dia pergi beli sangkak, dia tak tepi. Pasal apa tak tepi? Aku melihat guruku bela kucing sebelah waktu mengajar. Betul tak betul? Tak betul. Samalah. Orang zaman dulu ni, malam-malam ni mereka nak bagi kita ni ikut agama, terikat dengan agama Islam, hidupnya Islam, baca Yasin lah. Contoh macam zikir jemaah zaman dulu, orang berarti cakap Arab, tak moden. Mereka kata lah ni senang, Tok Imam zikir hampa ikut aku. Mereka pun ikut. Mai tan cucu-cucu tengok, rupanya ni syariat Islam ni. Maka dia mewajibkan zikir berjemaah ke lepas solat. Tujuannya nak ajak ya. Tujuannya nak ajak ya. Tetapi sebab dia tengok, dia tak tanya, dia lagu tu lah. Jelas. Okey. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama bukan termasuk darinya, maka ia tertolak. Melakukan dalam urusan agama, maka ia bukan termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun amalan tersebut tertolak, ai mardud, amalan tersebut tertolak. Hadis muttafaqun alaih.
Man amila amal laisa alaihi amruna fa huwa raddun ay mardud. Barang siapa melakukan amalan yang kami tak pernah buat, hampa pergi buat, maka amalan tersebut tertolak. Kita mendengar tok khatib kita duk baca setiap Jumaat, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Tuan-tuan kena faham, bila kita cerita tu bukan kita kata hang masuk neraka. Tak boleh kita, sebab tu dalam Islam kita ada bab takfir, bab mengkafirkan orang. Di dalam bab tu dia cerita apa dia? Tak boleh kita pi habaq contoh Donald Trump, Presiden Amerika. Tak boleh kita kata kat dia, hang confirm neraka. Tak boleh. Sebab dia masih hidup dan dia belum mati. Kita tak tahu penghujung hayat dia Islam ke tidak. Tapi kalau kita kata perbuatan hang Donald Trump, hang kufur kepada Allah, ini perbuatan ahlun nar, penduduk neraka, ni boleh. Tapi kalau kita kata hang Donald Trump confirm neraka, tak boleh, sebab dia belum mati. Sama dengan orang yang buat bid'ah. Kita tak kata hang confirm neraka, tetapi perbuatan hang yang buat bid'ah ni perbuatan orang masuk neraka. Pasal apa kita kata perbuatan masuk neraka? Tuan-tuan, bila kita perhati balik Allah SWT berfirman dalam Quran dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kamu cintakan Allah, ikutlah aku. Apa yang kamu dapat? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah sayang kat kamu, Allah cinta kamu balik, dan Allah akan ampun dosa kamu. Sebab tu kita kena ada prinsip dalam apa pun ibadah. Benda yang kita kata itu bagus, pasti kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Benda apa yang kita nak buat, pastikan kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Bila kita sebut tentang kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tuan-tuan, ada orang kata orang Sunnah ni malah, dia buat ibadat malah. Sedangkan banyak yang Nabi buat yang kita tak boleh nak buat, tak sempat nak buat. Doa pakai baju, doa tengok cermin, doa keluar rumah, masuk belayak, keluar belayak, masuk masjid, keluar masjid. Doa naik kenderaan, doa makan. Ni makan pun duk temang-temang, sumbat dalam mulut terus. Makan apa berdoa tak. Lepas tu duk kata sunnah. Mayang sebelum PKP. Sebelum PKP lah, PKP tak boleh lah, SOP dia. Sebelum PKP, soft kita tak pernah sama pun. Tak pernah rapat, sedangkan kalau kita mengaji sunnah, tuan-tuan. Masjid ni tak tahulah, ni masjid lain tu. Bila kita semayang, Tok Imam kata istau. Ka'bul ka' mankib bil mankib, bau bertemu bau, buku lali bertemu buku lali. Kita buat tak? Tak ada buat lah. Kucing lalu mau lepas. Bukan kucing, orang mau lalu lepas. Rapat buku lali kita dengan buku lali kawan, tak pernah buat. Bila sebut sunnah, kami ahli sunnah, kami memperjuangkan hak. Tapi semayang tak ikut sunnah, tak guna juga. Sedangkan itu yang benda paling basic sekali. Apa dia? Soft. Lah tak boleh lah SOP jaga COVID-19 ni. Tetapi waktu sebelum ni ataupun yang akan datang, bila dah diberikan untuk rapat soft, tuan-tuan kena rapat betul-betul semayang. Kaki bertemu kaki sebelah. Rapat kaki kawan. Ni kau rapat, dia kau lari. Tarik dia lari. Lepas tu tanya, awak nak berkelahi ke? Bukan nak berkelahi, orang rapat. Tok Imam kata istau, duk tengok jemaah kata awak Tok Imam lama mayang kah? Tok Imam suruh istau tu tujuan dia tengok tu rapat kaki, bukan duduk atas lain. Atas lain tu bila tuan-tuan, bila kita rapat buku lali kita dengan buku lali kawan, secara automatik kita punya tumit kita akan sama. Tumit belakang kita akan sama. Ni kita duk tengok jari kita bagi sama. Jari mana nak sama? Ada jari panjang, ada jari sengit, mana nak sama jari? Tengok buku lali kita. Yang tu yang kita kena buat. Yang hak duk sembang kata kami sunnah, kami kumpulan sunnah, mayang sah pun tak betul. Sunnah apa? Punah tu. Okey. Sambung. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Kalamullah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu sesat.
Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu sesat. Ahlus sunnah tidak berpendapat bahawa bid'ah itu satu tingkatan, tetapi ia berbeza-beza tingkatannya, sebagaimana mengeluarkan pelakunya dari agama, sebagiannya sebagai dosa-dosa besar dan sebagainya lagi dikategorikan sebagai dosa-dosa kecil, tetapi semuanya disifat sebagai dalalah. Okey, ada bid'ah yang dosa besar, ada bid'ah yang dosa-dosa kecil. Tetapi pada hakikat dua-dua itu pun sesat. Tentang pembahagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Okey. Dalam hadis kalau kita baca, tuan-tuan, ini soalan yang bagus juga. Nabi menggunakan kalimah kullu, kesemuanya. Benda baru adalah sesat dan semua sesat itu tempatnya di neraka. Bila Allah SWT menggunakan Nabi SAW menggunakan kalimat kullu, iaitu semua. Kemudian para imam membahagi. Ada imam dia kata bid'ah terbagi pada dua. Bid'ah sayyi'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ada bahagian nama lain. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Yang buruk tu apa dia? Yang baik tu apa? Yang baik ni kalau macam kita baca tahlil ni baiklah, orang tu katalah. Orang tu kata baguslah. Siapa kata bagus? Kami lah kata bagus. Tak boleh. Bid'ah hasanah, tuan-tuan, yang dibahagikan Imam Syafi'i bukan tentang dalam urusan agama, tetapi dalam urusan dunia. Pakai mikrofon sekarang, nak bagi jelas orang duduk belakang, tak perlu tempik sangat. Yang duduk tempik sekarang ni pasal apa? Bukan sebab tak dengar speaker, tapi takut lena. Tu tujuan tempik, bukan cengeng no. Semangat. Kalau mengajak long lai pakai lena lah. Kalau semangat, tuan-tuan pun kena semangat. Kalau saya semangat, tuan-tuan tak semangat lagi, payah. Tuan-tuan kena semangat. Antara sifat orang semangat, bawa mai buku. Buku kena bawa mai. Okay? Alhamdulillah ni nampak ada jemaah mai buku dah. Clear. Cuma kurang. Kena bawa mai lagi banyak minggu bulan depan. Okay? Baik. Bila sebut, okey, cuma tuan-tuan, kalau orang hadut kata lah, bid'ah hasanah ni macam tahlil ni, maulud ni bid'ah hasanah lah. Sayyi'ah, dia kata sayyi'ah ni macam Syiah. Pasal apa Syiah? Sebab Syiah ni dia ada Karbala dia. Tuan-tuan, kalau macam tu lah tuan-tuan, kawan ni berzikir pakai skirt, pusing bagi penin, tebuih-buih elok tu. Dia kata ni bid'ah hasanah. Pasal apa? Bila penin-penin ni dia khusyuk. Senang, tak payah penin, tak payah pusing. Pi minum ketum zikir. Penin juga. Tinggal tak berbuih mulut lah. Tuan-tuan pernah tengok ada orang duk berzikir tu yang haduk terjun, hak guli, hak lompat, hak gelek, pernah tengok tak? Kalau tanya depa kata apa? Ini hasanah. Ini yang bid'ah baik. Mana hak bid'ah buruk ya? Bid'ah buruk Syiah. Tuan-tuan, apa punya pemikiran? Sedangkan tuan-tuan, benda yang hak Nabi buat, kalau benda tu bagus, mesti Nabi tahu punya. Dia kata ni mikrofon ni bid'ah lah. Hak geng-geng haduk kata bid'ah tu pi masjid naik unta. Cengeng bunyi ya. Sebenarnya bukan cengeng, dia tu jahil. Dia tak erti. Nabi cakap bukan pasal naik kenderaan, bukan kenderaan, tapi doa naik kenderaan tu. Faham? Nabi cakap bukan makan tom yam, bukan makan sontam. Nabi cakap ketika makan berdoa. Faham? Nabi cakap bukan nak pergi masjid ada kapet tak kapet. Cara mayang. Maksudnya apa? Nabi cakap bab agama, syariat, bukan cakap bab dunia. Naik kenderaan, kalau naik Mercedes doa ni, tak ada lah. Naik kenderaan Mercedes ke unta ke kuda ke helikopter ke peterbang ke, doa dia sama. Makan nasi Arab ke, makan nasi Cina ke, nasi India ke, Pakistan ke, tom yam ke, sontam, doa dia sama. Nabi tak cakap makanan apa, tapi Nabi cakap cara nak makan. Faham? Nabi tak cakap kereta apa yang nak naik, tapi Nabi cakap bila naik kenderaan doa dia ni. Faham maksud dia? Nabi tak cakap bab mikrofon. Nabi cakap bab bila nak buat ibadah, ada prinsip, ada tata cara yang khusus yang telah aku ajak, hampa ikut sebiji-sebiji. Cukup. Tak payah tambah, tak payah kurang. Bila kita buat perkara seperti itu, rosak Islam. Rosak. Tujuan mereka kata kami ni nak bagi lompat-lompat berzikir ni, nak bagi jemaah ramai. Tuan-tuan, satu video ni, astaghfirullahalazim, satu video yang duduk ni
Depa kata Habib lah. Depa kata pakai sorban, janggut apa. Perempuan tu ni di Indonesia kan. Di Indonesia ni cukup 73 golongan. Nabi kata umat aku di akhir zaman terbahagi 73 golongan, semua masuk neraka. Jadi satu orang. Di Indon tu cukup 73. Lengkap. Punya banyak. Waktu dia duduk majlis tu, guru-guru ni, perempuan ni pelajar sekolah tu. Dia sambil pusing pakai skirt, tapi dia tu pakai seluar lah. Dia pusing kan, sambil yang Tok Habib ni duduk berzikir. Tuan-tuan, apa punya ajaran tu? Yang dia kata apa? Ini keindahan Islam. Keindahan syaitan. Bukan keindahan Islam. Dia kata kalau kita buat ni berzikir ramai-ramai ni, jemaah dia berzikir. Kalau tak berzikir seorang-seorang, jemaah pakat balik. Dia tak berzikir. Jadi kalau kita berzikir ramai-ramai, baguslah jemaah bagi ramai-ramai berzikir. Sebab dia tujuan dia nak didik jemaah berzikir. Betul tak? Betul tak? Tujuan berzikir ramai-ramai nak didik jemaah berzikir. Nabi nak didik sahabat berzikir, Nabi buat lagu tu ke? Nabi tak buat lagu tu. Imam Syafi'i buat lagu tu ke? Tak buat lagu tu. Lepas tu kami mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun tak ikut Syafi'i. Fiqh Syafi'i, akidah kita Asy'ari. Pasal apa tak ikut akidah Syafi'i? Akidah kena Syafi'i jugalah. Kalau mazhab Syafi'i. Ada orang kata, "Oi, kita mesti bermazhab Syafi'i, pelih ni tak nak mazhab." Syafi'i mazhab apa? Syafi'i tak nak mazhab Wahabi. Imam Malik mazhab apa? Imam Malik dalam mazhab. Sedangkan Imam Syafi'i itu anak murid Imam Malik. Sepatutnya Imam Syafi'i itu mazhab Maliki lah. Betul? Maksud takkan Imam Syafi'i sesat? Dok, yang sesat kita duk kata tu sesat. Allah musta'an. Kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah berpandangan bahawa cabang-cabang bid'ah ada 4, iaitu Rawafid, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Kemudian setiap firqah bercabang menjadi banyak firqah sehingga mencapai 72 firqah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Para sunnah dia buat kesimpulan dalam cabang-cabang golongan sesat ni dia ada 4. Satu Rawafid, yang kedua Khawarij, yang ketiga Murji'ah, yang keempat Qadariyah. Setiap cabang ni dia pecah banyak. Rawafid, Rafidah, ada Ithna Asyariyah. Khawarij, ada Al-Qaeda, Daesh, macam-macam. Hizbut Tahrir, semua tu Khawarij. Golongan Qadariyah, Murji'ah, semua ni mereka terpecah cabang-cabang. Cukuplah 72 cabang. Dia bila hujan ni nak kena tinggi lagi suara lah no. Habis-habis mengajak tak boleh bercakap pun suara tu lah. Okey. Ahli sunnah mempunyai usaha yang terpuji dalam menolak ahli hawa wal bid'ah, di mana mereka sentiasa menghadang jalan mereka, dan pernyataan-pernyataan ahli sunnah tentang ahli bid'ah sangat-sangat banyak sekali. Kami sebutkan sebagian di antaranya. Disebutkan perkataan para imam tentang ahli bid'ah dan ahli hawa. Okey tuan-tuan, sikap kita sebagai ahli sunnah, pertama kita kena kenal siapakah bid'ah. Apakah bid'ah? Kita dah cerita tadi, bid'ah ni ada berapa, apa syarat-syarat terjatuh bid'ah, kenapa kita kata bid'ah, semua dah kita ambil. Bila tersebut sikap-sikap kita, pertama tuan-tuan, orang yang buat kemungkaran, yang membuat benda yang maksiat, boleh tak kita suka? Boleh tak boleh? Tak boleh. Boleh tak kita bercinta dengan dia? Tak boleh. Boleh tak kita mengambil dia sebagai sahabat baik kita? Tak boleh. Adakah tujuan kita memerangi tinggal mereka? Tidak. Kita dakwah mereka. Sebab tu orang sunnah kritik, ini hadisnya lemah. Syekh yang duduk sana tu, yang hadis cerita tu hadis palsu. Tujuan dia bukan nak malukan dia, nak perbetulkan. Dia sensitif. Dia kata ni nak malukan aku, maka aku defend benda yang salah. Di kitab ni dia tunjuk, dia buat mai kitab perkataan imam-imam sunnah, imam-imam mu'tabar, perkataan mereka terhadap ahlul bidah, terhadap ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Yang mana pengikut hawa nafsu tuan-tuan, apa yang dia cakap sesuai dengan nafsu dia. Kalau dia minum ketum, dia buat kelak fatwa ketum tu boleh. Di Yaman, mufti Yaman dia kata qad tu boleh, harus.
Tak qad. Qad ni dia macam ketum juga. Qad ni dia makan daun bagi kembang pipi besar belah tu. Dia pening-pening sikit, dia rajin, maka mufti pun dia kata hukum dia harus sebab mufti tu makan qad juga. Kacau. Kalau dia kata yang ni boleh, sebab apa? Sebab saya buat. Itu tidak amanah. Macam orang kata rokok lah. Rokok haram ke makruh? Makruh. Pasal apa? Sebab aku isap rokok. Tak boleh lah. Haram tetap haram. Halal tetap halal. Kalau kita buat, itu kelemahan kita. Tapi kita kena sampaikan benda yang benar. Yang tak betul, tak betul lah. Yang betul-betul. Okey. Di antaranya contoh-contoh perkataan imam. Yang pertama, qala Imam Ahmad bin Sinan mengatakan tidak ada pelaku bid'ah di dunia ini melainkan ia membenci al-hadis. Jika seseorang melakukan bid'ah, maka manisnya hadis dicabut dari hatinya. Imam Ahmad bin Sinan, imam besar yang semua orang kenal, Ahmad bin Sinan. Dia kata apa? Tidaklah tidak ada pelaku bid'ah melainkan dia benci golongan-golongan hadis. Orang yang duk cerita pasal hadis, Nabi soal hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni palsu. Orang macam ni yang siapa benci dia tu ahlul bidah. Dan orang yang ahlul bidah ni ditarik di hatinya kemanisan hadis. Sebab tu orang sunnah, orang yang lebih dekat kepada sunnah, orang-orang yang menuntut ilmu hadis, orang yang mendalami ilmu hadis, orang yang faqih dalam ilmu hadis. Kalau kita dalam Malaysia ni, ilmu hadis yang kita terkenal siapa? Syekh kita. Siapa dia? Dr. Rozaimi. Orang pakar hadis. Dr. Kamilin Jamalin. Orang hebat hadis, bukan lekeh tuan. Orang hebat hadis. Tengok-tengok semua orang benci dia. Walaupun dia hebat hadis tu lemah, hadis tu palsu, orang tak suka kat dia. Sebab dia kata hang pandai main hadis. Kemudian katanya Imam Abu Hatim Al-Hanzali Ar-Razi mengatakan ciri-ciri ahlul bidah adalah menyerang ahlul athar, menyerang ahlul sunnah. Ciri-ciri ahlul bidah, mereka menyerang ahlul bidah, menyerang ahlul sunnah, menyerang ahlul hadis. Sebab tu orang bila sebut ahlul hadis, dia lebih dekat dengan ahlul sunnah. Orang yang banyak hafal hadis, orang yang banyak memahami hadis, dia lebih dekat dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, lebih dekat pada hak. Jadi kalau kita nak dekat dengan sunnah, banyak mempelajari ilmu hadis, banyak duduk dengan guru-guru hadis, banyak mendengar hadis-hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Pandai bezakan ini dhaif, ini sahih, ini hasan, ini palsu, ini maudhu'. Kita kena pandai bab ni. Sebab zaman lah cukup banyak. Satu ustaz ni di Kelantan, tak mahu sebut nama dia, cengeng lagi dia sebut nama cengeng pula. Dia kata perkataan yang cukup batil. Turunnya Nabi mai kok gunung riang, gunung jerai. Apa diceritakan dalam hadis, perkataan yang jelas sangat batil. Disebut, ingatlah. Dia kata Nabi SAW ketika nak wafat, dia sebut nama satu orang ni, imam ni, Habib ni, dia sebut. Siapa dia Habib tu? Habib Al-Mala ni. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam hadis Sahih Bukhari pun tak ada, Sahih Muslim tak ada, Kitab Sittah pun tak ada, Tamhid tak mana, kita pun tak tahu. Dia kata Nabi sebelum mati dia sebut nama Habib ni. Dia sebut nama Habib ni. Siapa kata? Saya tak tahu. Golongan bid'ah lagi, golongan pengikut hawa nafsu. Saya mimpi semalam Nabi mai bagi doa ke saya. Tuan-tuan, siapa boleh jadi saksi saya? Ada orang apa dia? Nama apa tempat ni? Titi Tok Bandak. Ada siapa-siapa golongan Titi Tok Bandak boleh jadi saksi dalam mimpi saya? Siapa? Seorang pun tak boleh. Lepas tu dia kata, saya yang saksi. Kacau tu. Nabi main bagi doa kat saya. Kalau mimpi jumpa Nabi, betul lah jumpa Nabi. Hak bagi doa, hak tu tak betul. Kalau dia bagi doa kat kawan tu, bermaksud imam-imam, sahabat-sahabat sebelum tak dapat doa tu, dia seorang dapat. Oh, cukup hebat. Dia lebih canggih daripada sahabat-sahabat dulu. Tapi orang kita ni mau benda-benda lagu ni. Ini benda antara contoh lah. Di Yaman, satu tempat tu,
Tok guru dia, pengikut dia cukup ramai. Orang Malaysia cukup penuh. Ada kata 600, 700. Nampak Nabi mai dalam majlis dia. Terbelik mata tok guru dia. Ada pasal apa? Nabi mai majlis kita. Pakat angkat tangan nak salam Nabi. Tuan-tuan hak orang kampung di tok bandar ni tuan-tuan percaya tak? Dia kata dia nampak takkan dia bohong. Tanya dia balik, pegang kepala dia ruqyah. Bagi sedang sikit. Ketika Aisyah isteri kesayangan Nabi, berperang dengan Ali, menantu Nabi, berperang dengan Muawiyah, penulis wahyu. Ni tiga-tiga ni hebat-hebat ni, bukan lekeh-lekeh lah. Tiga-tiga ni hebat-hebat ni. Aisyah isteri kesayangan Nabi, Ali menantu Nabi, nikah dengan anak Nabi Muawiyah penulis wahyu. Tiga-tiga orang, tiga-tiga hebat-hebat ni berperang sebab fitnah, ada konflik, salah faham. Di antara mereka tak pernah kata dalam perang nampak Nabi mai. Sedangkan mereka lebih layak nampak Nabi mai daripada kita. Tak pernah seorang pun nampak Nabi mai dalam perang. Oh, hang salah Aisyah, hang salah Ali. Siapa pun tak nampak. Tiba-tiba dia claim dia nampak hari ni mai majlis dia. Siapa boleh percaya? Kita nak percaya lagu mana? Tapi kita sebab tu, kalau kita dah suka dekat seseorang, kalau dia kentut berwangi. Sebab tu orang kata cinta tu buta. Buta apa? Buta hati. Buta perut. Okey. Katanya ciri-ciri ahli zindiq adalah mereka menamai al-athar dengan kaum yang buruk kerana berniat untuk menumbangkan athar. Ciri Jahmiyah adalah mereka menyebut ahli sunnah sebagai musyabbihah yang menupakan Allah dengan makhluk. Ciri Qadariyah adalah mereka menyebut ahli sunnah dengan Mujabbiriyah, kaum yang mengatakan bahawa semua akan manusia dipaksa oleh Allah. Ciri Murji'ah adalah mereka menyebut ahli sunnah sebagai mukhalafah, kaum yang berdosa dan banyak kekurangannya. Ini antara syubhah-syubhah mereka terhadap kita sebagai orang Islam, orang-orang mukmin. Saya bagi ruang adzan, kemudian saya nak baca sikit wasiat para imam salaf terhadap kita. Wasiat depa. Kita bagi adzan sikit, kita insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Bismillah. Kita ambil sikit lah masalah. Boleh lah.
Ni akan tengok bola boleh ya. Malam ni kena boleh kok. Jarang main sebulan sekali ya. Okey. Bismillah. Wasiat para imam salaf. Imam salaf ni sahabat Nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Agar berwaspada terhadap ahlul bidah. Berwaspada ni jaga-jaga dengan depa. Qala Amirul Mukminin, daripada Amirul Mukminin. Siapa dia? Umar bin Al-Khattab, sahabat khalifah yang kedua. Mengatakan orang-orang yang datang kepada kamu ataupun akan datang untuk berdebat dengan kalian dengan syubhah Al-Quran, maka bantahlah dengan As-Sunnah, kerana para pengikut As-Sunnah lebih mengetahui tentang Kitabullah. Katanya Umar Al-Khattab, jika datang di kalangan kamu orang-orang yang membawa syubhah, syubhah ni keraguan, yang mana dia kata ni hujah, bawa mai ayat Quran bertentangan dengan sunnah, maka kita ahli sunnah bantahlah dia dengan hadis. Kerana orang yang belajar hadis, orang yang mengenal sunnah lebih memahami Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, tengok Al-Qaeda. Tertubuhnya kelompok Al-Qaeda, ISIS, Khawarij. Mereka mempunyai dalil dalam Al-Quran. Siapa yang berhukum selain hukum Allah, kufur. Taghut. Taghut ni kafir. Termasuk cabang-cabang kafir itu. Taghut ni banyak cabang, syirik dan sebagainya. Berpimpin sebagai selain daripada pimpinan Islam, maka kafir. Siapa yang kerja dengan kerajaan orang kafir, kafir. Siapa yang mengambil wang pada kerajaan kafir, kafir. Sebab tu jadi bom balai polis, bom hospital, bom masjid. Sebab apa? Meyakini mereka ni kafir. Sebab bekerja dengan kerajaan kafir. Ada dalil? Ada dalil dalam Quran. Tetapi kita dari sunnah bukan faham Al-Quran lagu tu saja. Kita perlukan hadis memperjelaskan ayat Al-Quran. Orang Syiah dalam surah Al-Ahzab, kata surah Al-Ahzab, yang Allah menceritakan dalam surah tu tentang pesanan Allah kepada isteri-isteri Nabi. Ya nisa'an Nabi, wahai isteri Nabi, kamu tidak jadi bertakwa jika kamu tidak melakukan sedemikian-sedemikian. Wahai isteri Nabi, jika kamu tidak melakukan sedemikian, kamu bukan orang bertakwa. Wahai isteri Nabi, pesanan Nabi kepada pesanan Allah kepada isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat tersebut Allah menggunakan kalimat hunna. Hunna ni dhamir bahasa Arab ni untuk perempuan lah. Kemudian selepas tu Allah kata Allah nak menyucikan mereka dengan Ahlul Bait, menggunakan kalimah kum. Maka Syiah kata di sini Allah guna kum, hak sebalik, hak lain ni Allah guna hunna, bermaksud isteri-isteri Nabi bukan Ahlul Bait. Pakai Quran kan, bukan pakai mimpi-mimpi tak, pakai Quran. Tapi kita tidak. Kita menggunakan sunnah hadis dan kita menggunakan dalam bahasa Arab membantah mereka. Sebab tu orang sunnah takkan, insya-Allah takkan kalah dalam menegakkan hujah. Bezanya cara dia. Kadang-kadang orang tu tak erti nak bantah, tapi dia tahu. Ada setengah orang dia erti bantah. Setengah orang dia tahu ni tak betul, tapi nak cakap tak boleh, tak mau nak keluar. Mai duduk seorang-seorang dia ingat macam-macam. Mai berdepan dia tak boleh nak keluar. Katanya Al-Imam Al-Auza'i, janganlah kalian berdebat dengan ahli bidah kerana menyebabkan hati kalian bimbang akibat fitnahnya. Janganlah kamu berdebat dengan dia, tinggalkan mereka. Siapa kata ni? Al-Imam Al-Auza'i. Katanya Al-Imam Syafi'i. Ni kita orang Malaysia ni suka sangat dengan Imam Syafi'i. Dia kata apa? Bahawa ia melihat satu kaum membicarakan sesuatu tentang kalam, maka ia berteriak seraya mengatakan, silakan pilih, kalian tetap berdekatan dengan kami dengan membawa kebaikan atau kalian beranjak meninggalkan kami. Al-Imam Ahl-Sunnah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Ahlul Bidah wal Hawa tidak sepatutnya diminta pertolongan dalam satu pun dari urusan kamu ataupun satu pun urusan kaum Islam, kaum muslimin, kerana yang demikian itu lebih besar kerugiannya atas agama. Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi, Abu Qilabah Al-Basri, Ayyub Asy-Shinqitiyani, Abu Yusuf Al-Qadi, Syekhul Islam, Abu Uthman Ismail Al-Syabuni, Al-Imam Syafi'i. Banyak para imam menasihati, memberi wasiat kepada kita. Al-Imam Syafi'i menjelaskan hukum Ahlul Bidah. Dalam pernyataannya, dalam perkataan dia,
keputusan aku mengenai ahli kalam adalah mereka dipukul dengan pelepah kurma, mereka diangkut dengan unta dan diarak keliling kampung. Seraya dikatakan, inilah balasan bagi siapa yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah serta mengambil ilmu kalam, belajar dengan mereka. Imam Syafi'i kata, mereka ni hukuman mereka mana sebat dengan pelepah kurma, heret mereka keliling kampung. Sebab inilah balasan mereka yang memerangi Al-Sunnah. Imam Syafi'i tegah. Sebab tu kalau kita duduk Syafi'i, jangan ambil fiqh ya. Akidah pun kita kena ambil akidah Syafi'i. Pasal apa kita kena ambil akidah Sya'ari? Adakah akidah Syafi'i salah? Itu persoalannya. Kita duk abang kita mazhab Syafi'i, tapi akidah Asy'ari. Ambil akidah Syafi'i. Ambil akidah Imam Ahmad, ambil akidah Imam Malik, akidah Abu Hanifah, akidah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, Al-Auza'i. Mereka bab akidah tak pernah ada khilaf. Para empat mazhab Imam Jumhur tak ada khilaf bab akidah. Yang khilaf fiqh. Bab akidah tak ada khilaf. Takkan ada khilaf. Kita ambil akidah mereka. Jelas? Tentang pesanan wasiat ni banyak. Dia buat main mungkin dalam 20 imam. Pesanan wasiat depa nak baca semua ikut tak dan. Jadi saya buka ruang soalan, yang mana soalan tanya yang tahu saya jawab, tak tahu Allahu a'lam. Silakan. Apa dia? Yang beramal madhab. Okey. Sebab okey. Sebab tak ikut mazhab. Kita okey. Soalan Tok Wan kita. Tok Wan ke abang? Kalau mengaku tak apa. Bukan, kita kadang berbahasa dengan orang lama ni, lagu tu tak boleh panggil orang tua. Orang lama. Muda lagi. Muda lagi. Okey. Soalan dia, ada di kalangan orang-orang yang kurang ilmu dia. Dia kata golongan-golongan Wahabi ni mereka tidak bermazhab. Mereka ambil terus pada Nabi. Macam kita ni ambil mazhab dulu. Jadi depa ni salah lah ataupun kurang tepat sebab depa langkah jauh. Kita ni ada turutan tangga kita. Tuan-tuan, hak kata lagu ni tuan-tuan, senang cerita, hak duk cakap Wahabi, mulut duk berzikir Wahabi ni, orang mesti tak erti. Pasal apa saya kata tak erti? Tidak ada satu perbuatan orang sunnah melainkan cakup 4 mazhab ni. Tak ada satu pun yang tak ada mazhab. Dia kata kena ikut satu. Tak boleh ikut semua. Tak boleh hak ni sikit. Tanya dia, bayar zakat pakai duit ke pakai berah? Berah. Mazhab mana tu? Mazhab Abu Hanifah. Boleh? Boleh. Orang hak kata Syafi'i tu orang tak erti. Tanya pula Imam Syafi'i nama apa? Tak tahu nama Imam Syafi'i. Lagu mana? Orang macam orang yang hak duduk kata Wahabi. Mulut tu Wahabi. Baca tak baca kunut Wahabi. Habis Imam Ahmad Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Abu Hanifah Wahabi. Hak bismillah pelan Wahabi. Semua habis Imam Wahabi. Imam Syafi'i tak Wahabi. Sedangkan Imam Syafi'i Wahabi kalau tak buat tahlil. Sebab tu tuan-tuan, orang hak kata sedemikian, tidak ada perbuatan Ahlussunnah melainkan mereka mencakup ataupun terikat dengan antara mazhab ni. Tak ada satu pun terkeluar. Macam bismillah pelan. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, Islam ni ada ke Islam Syafi'i? Ada Islam Maliki?
Adakah Islam Maliki, Islam Syafi'i, Islam Hanbali, Islam Hanafi tak sama? Siapa kata tak sama ni, siapa kata tak sama, dosa. Islam satu ya. Satu ya. Islam satu. Yang ada di berbeza ni pendapat para ulama, bukan pendapat Nabi. Bila sebut pendapat para ulama, dia manusia, kadang-kadang dia salah. Salah dia celah ke? Tidak celaan baginya, dia mendapat pahala sebab dia orang mujtahid. Tugas kita sebagai penuntut ilmu, cari yang mana lebih dekat, lebih kuat, itu yang kita pegang. Contoh bab kunut. Kita diperlih ni bab kunut contohlah. Al-Imam Syafi'i kata ada kunut. Imam Syafi'i kata ada kunut. Sebab bukan sebab dia mimpi, you know. Sebab ada hadis dia kata Nabi baca kunut sampai Nabi wafat. Okey. Imam tok guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Tok guru pada tok guru Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan hadis itu lemah. Adakah depa semua tak erti hadis? Sedangkan Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik hadis. Tok guru dia. Imam Bukhari pun kata lemah. Tugas kita sebagai penuntut ilmu, bila tahu hadis itu lemah, adakah Imam Syafi'i salah? Imam Syafi'i tak salah, kerana mungkin ilmu dia terbatas. Ada orang kata takkan Imam Syafi'i tak tahu. Tuan-tuan jangan pelik, Umar Al-Khattab berdamping dengan Nabi, ada hadis yang Umar tak tahu. Duduk sebelah Nabi tu. Satu sahabat mai rumah Umar Al-Khattab, dia bagi salam, Assalamualaikum 3 kali. Umar tak buka, dia pun belah pi. Umar buka awak pasal apa hampi? Nabi kata bagi salam 3 kali, kalau tuan rumah tak buka ke Nabi. Umar kata aku tak pernah dengar apa hadis ni. Kalau hang pun pancung cengeng. Bila Umar kata aku tak pernah dengar hadis ni, bermaksud semua hadis dia tahu. Dia takkan cakap kalau aku tak tahu benda ni, melainkan dia tahu banyak benda. Kalau saya lah, saya sebagai orang pemain kereta, saya kata saya tak tahu benda ni, bermaksud saya cakap ni, saya ni dah yakin dengan ilmu kereta saya ni. Tapi kalau saya baru belajar, saya tak tahu benda ni, memang tak tahu, dah baru belajar. Kan? Umar kata aku tak pernah dengar hadis ni. Dia pergi tanya para sahabat yang lain, sahabat kata betul. Umar yang duduk dengan Nabi terlepas satu hadis, ni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Sebab tu kita tak ada Islam Syafi'i, Islam satu ya. Tugas kita cari yang mana lebih kuat. Kalau kita kata kunut kuat, beramal kunut. Kalau kata kunut lemah, tinggalkan kunut. Bismillah, Imam Syafi'i kata bismillah kuat, Imam Ahmad kata bismillah pelan, Imam Malik kata makruh bismillah. Berbeza pendapat kan. Polis pun mesyuarat, tengok yang mesyuarat ni bukan hak kaki minum ketum ke, bukan. Hak mesyuarat ni orang pandai-pandai. Dia tengok yang ni rupanya kita bersepakat yang ni lebih kuat, bismillah pelan lah. Sebab hujah dia lebih kuat ni sekian. Khalas. Apa masalah dia? Yang kata kita mesti bermazhab, tak ada mazhab, nanti kita nak bangun dengan siapa? Kalau kita kiamat nanti kita bangun, kami bangun dengan Syafi'i, hampa nak bangun dengan siapa? Hampa Syafi'i bukan, Maliki bukan, Hanbali bukan, Hanafi bukan. Tanya dia balik, Imam Syafi'i dia mazhab apa? Dia nak bangun dengan siapa? Imam Malik mazhab apa dia? Dia tak ada mazhab. Yang buat mazhab bukan imam, anak murid dia. Kita sebagai orang sunnah tak terikat dengan mazhab, tetapi kita terikat dengan ilmu para mazhab. Terikat dengan ilmu Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Mazhab tentang pembahasan tentang mazhab. Perkataan mazhab, definisi mazhab, yang mana mazhab ni kan nak detail tuan-tuan perlukan masa yang panjang. Tapi senang umum lah, mazhab ni kefahaman orang ni. Macam saya lah, saya ni yang terjadinya mazhab tuan-tuan, yang boleh jadi mazhab ni bila saya mengajar ada sejuta orang. Bila saya dah mati, orang ni yang juta ni dia suka kat saya. Apa yang saya cakap dia suka. Bila suka, jadilah mazhab. Mazhab Lutfi contohlah. Kan? Cuma tak edit lah mazhab Lutfi tu kan.
Sedangkan zaman Imam Syafi'i ada satu imam yang cukup alim. Nama dia Imam Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad. Imam Syafi'i kata sesungguhnya Laith itu lebih alim pada Imam Malik. Alim dia. Tinggi ilmu dia. Imam Malik banyak tulis surat. Imam Malik hantar surat kat Imam Laith. Imam Laith bantah balik. Ilmu Imam Laith cukup hebat. Imam Syafi'i nak pergi menuntut dengan Laith tapi tak sempat. Ketika nak sampai tu Imam Laith dah mati. Tetapi Imam Laith tak ada mazhab. Sebab apa? Pengikut dia kurang. Tapi ilmu dia cukup hebat. Dan para imam mazhab tak pernah habaq ini mazhabku, mamah ni mazhabku. Hampa mazhabku ni, hampa jangan ikut mazhab lain. Siapa tak pernah kata? Haduk kata kita hak mengaji tak habis ni. Kadang-kadang haduk cakap kami Syafi'i, sedangkan apa yang dia buat tak semua Syafi'i. Kalau ikut Syafi'i tuan-tuan, pergi beli yaktin tau, yaktin hak RM100 tu. Tak sah. Ada tin tu kata saya jual. Tin tu tak pernah cakap pun saya jual. Tapi duk beli juga. Mazhab apa? Syafi'i. Dia lah mazhab Syafi'i tu. Kalau mazhab Syafi'i kena ada akad. Saya jual, saya beli no. Betul tak? Ada tin tu kata, saya jual. Kita pun saya beli. Tak ada. Boleh tak boleh? Boleh. Mazhab apa tu? Tak tahu. Tu boleh kadang-kadang orang tak hati je tu. Okey? Jelas insya-Allah. Secara umum lah, detail lagi tentang mazhab ni perlukan waktu yang panjang. Insya-Allah. Saya buka soalan last. Ya. Okey, tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Adakah mereka kafir ataupun tidak? Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaikumul kafirun." Maka mereka itu orang kafir. Faulaikumul zalimun. Mereka itu orang zalim. Faulaikumul fasiqun. Mereka orang fasik. Okey. Orang yang berhukum selain hukum Allah, adakah kafir? Ini soalan. Pertama, bila kita nak kata kafir, kita ada syarat-syarat dan tangga-tangga dia. Pertama, kalau tidak ada halangan baginya. Tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Dan dia tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Yang kedua, dia meyakini bahawasanya hukum-hukum Allah ini lemah. Hukum-hukum orang manusia lebih hebat pada hukum-hukum Allah, kafir. Soalan dia, pemimpin ataupun pemerintah kita zaman sekarang, adakah mereka meyakini bahawa hukum-hukum Allah itu lemah? Tidak. Ada tak halangan di antara mereka? Ada. Kita terikat dengan perjanjian, kita ada undang-undang kita, nak lepas ni perlukan masa dan sekian. Depa nak buat, tapi ada halangan. Dan golongan yang ketiga, orang yang nak buat tak ada halangan dan depa pun tahu kata hukum Allah itu lebih bagus, tapi sebab lemahnya iman, nak duit, nak harta dunia, tak mau buat, dan dia bukan kafir. Mereka tiga ni zalim. Tetapi kalau dia ada halangan, dia bukan zalim. Ataupun dia tahu hukum Allah lebih baik tapi dia tak boleh nak buat, lemah iman dia, itu zalim, tidak kafir. Tetapi kalau dia dengan secara sarih, dengan jelas dia kata hukum Allah itu lemah dan aku tak mau laksanakan hukum-hukum Allah walaupun tidak ada halangan, ini iman dan keimanan itu ada keraguan baginya, ada goncang sikit. Itu pun perlu detail juga. Tak boleh saya rasa dia ni kapiak kot, tak boleh. Sebab tu pemimpin tuan-tuan yang ada ulang ayat tu, siapa tak jalankan hukum Allah kafir, tak boleh kata lagu tu. Kadang-kadang kawan tu ada halangan baginya. Kalau dia tak buat sebab lemah iman dia cintakan pangkat dia. Kalau dia buat lagi turun pangkat, dia zalim. Dia zalim. Zalim ni bermaksud tidak meletak satu perkara bukan tempatnya. Tapi kita ni kadang-kadang terpengaruh dengan orang, mudah mengkafirkan orang. Sebab tu orang yang berpemikiran seperti itu, mereka tergolong golongan khawarij. Tergolong golongan khawarij. Jelas boleh nah? Bila berhukum dengan hukum Allah, kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah sebab lemahnya iman dia,
lemah iman. Maksud lemah iman ni, dia cinta dunia, dia nak harta, nak pangkat, dia zalim. Tapi dia masih Islam. Kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah kerana sengaja dan tidak ada halangan baginya, dan dia mengetahui tentang dosa yang tidak melakukan hukum Allah, dan dia memang memerangi orang yang melakukan hukum-hukum Allah, ini kafir. Tapi kalau ada halangan, negara kita tuan-tuan, negara kita ada halangan tuan-tuan. Kemerdekaan kita bersyarat, ada undang-undang kita nak kena macam-macam halangan. Nak berhukum dengan hukum Allah ni macam-macam halangan. Kalau dia tak ada halangan, faqta'u. Curi kerat tangan, zina dan sebab. Potong tangan. Fajlidu. Sebab. Okey. Itu dah benda tu, ni yang tak akhir lah, lambat sikit. Hukum-hukum sedemikian itu hukum yang Allah turunkan dalam Quran. Orang yang mencuri hukum dia sedemikian, orang berzina hukum dia sedemikian. Berbezanya dosa, berbezanya maksiat, hukumnya berbeza. Orang mencuri, dosa dia, hukuman dia macam ni. Orang yang berzina, hukum dia macam ni. Orang macam ni, hukum dia macam ni. Okey. Perbezaan hukum berdasarkan perbezaan perbuatan. Jelas? Kemudian, bila dah kita tahu orang yang mencuri kena potong tangan, haram bagi kita pergi potong tangan orang. Kecuali pemerintah yang buat. Orang Al-Qaeda di sini mereka berbeza. Orang kafir boleh bunuh, dia pergi bunuh, bukan pemerintah bunuh, dia pergi bunuh. Ini haram. Kalau pemerintah kata orang curi kena masuk penjara, masuk penjara. Tak boleh kita pergi kata tangan, Allah kata curi potong tangan, saya taat pada Allah, potong tangan orang tu. Ini orang jahil. Tak boleh. Kerana mentaati pemerintah itu wajib. Taati pemerintah itu wajib. Jelas? Cukup setakat ni, no? Boleh ke dah? Lajak pukul 10 lagi ikut. Tinggal saya seorang Jadi cukup setakat ni. Yang kurang-kurang jelas tu kelemahan saya dalam penyampaian. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang baik kita dapat, tuan-tuan kena ingat, jangan keluar-keluar lagi lupa. Jangan ingat benda yang kita dapat, tuan-tuan, bukan senang nak memperolehinya. Orang nak cerita ni, tuan-tuan, dia kena mengaji, kena ulang, tengok dulu, baca dulu. Lepas siap, dia pergi hidang kat tuan-tuan. Macam orang nak bagi orang makan, dia potong bawang, potong sayur. Kita masak-masak, kita bagi dia makan. Tengok-tengok dia ambil, dia buang. Marahlah orang masak tu. Tapi kalau dia ambil, dia makan bagi kenyang, dia kata Alhamdulillah, dia dapat manfaat daripada masakan dia, maka orang tu bagus. Kita yang dengar ustaz-ustaz lain ceramah, jangan kita sia-siakan ilmu dia. Sebab dia nak bagi tu perlukan perjuangan. Tuan-tuan ambil, hargai, ingat, buat, sampaikan kepada orang. InsyaAllah, semoga satu hari di hari kiamat kita dibangkit dengan apa yang kita buat. Jadi kita akhir majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.